Perkembangan pesat media sosial seperti TikTok telah mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Antara salah satu kesannya ialah penggunaan bahasa selanga dalam kalangan pengguna. Bahasa selanga merupakan bahasa yang tidak formal digunakan dalam perbualan harian. Ia sesuai digunakan untuk berkomunikasi dalam media sosial seperti TikTok kerana ia bersifat ringkas, santai dan juga tidak formal. Ia juga mudah untuk difahami oleh pengguna media sosial seperti TikTok dan juga menunjukkan kreativiti pengguna muda zaman kini dalam menyesuaikan bahasa dengan trend semasa. Terdapat manfaat penggunaan bahasa selanga dalam TikTok, iaitu ia dapat memudahkan interaksi. Panggilan bahasa selanga ia digunakan untuk memanggil pengguna lain agar ia dapat memudahkan interaksi antara pengguna TikTok. Panggilan ini digunakan sebagai cara pengguna mendapatkan rakan dan menggalakkan interaksi antara pengguna TikTok. Sebagai contoh, pengguna TikTok tu dia gunakan panggilan babe, sis, bro, brother, way, guys. Dengan itu mereka mudahlah berinteraksi. Dan juga terdapat juga iaitu manfaat bahasa selanga, iaitu memudahkan penyampaian ilmu. Video pendidikan bahasa selanga dapat membentuk ruang di mana pelajar berasa selesa dalam menggunakan bahasa selanga sambil mematuhi standard akademik. Macam kita guna bahasa formal, dia tidak sesuai lah. Pengguna TikTok juga akan berasa bosan. Jadi bahasa selanga dia macam lebih menarik minat pengguna TikTok. Dan juga bahasa selanga ini digunakan sebagai suatu bentuk hiburan yang bertujuan untuk mewujudkan perbualan yang lebih mesra dan meringkaskan perkataan tanpa mengubah makna asal supaya pertuturan lebih difahami. Keburukan bahasa selanga ini dapat mengancam martabat bahasa Melayu. Kebiasaannya nih, bahasa selanga ini digunakan oleh golongan belia. Mereka menggunakan bahasa selanga ini dalam pertuturan harian mereka dalam media sosial seperti TikTok. Jadi, penggunaan yang tidak terkawal ni mendatangkan impak yang negatif terhadap aspek tata bahasa dan kegramatisan bahasa Melayu. Contohnya, golongan muda ini dia kurang mahir dalam bahasa baku disebabkan daripada penggunaan bahasa selanga yang tidak terkawal. Selain itu, keburukan bahasa selanga ialah menimbulkan kekeliruan komunikasi, di mana kebiasaannya kosakata bahasa selanga ini dia mempunyai makna yang tersendiri dan hanya boleh difahami oleh kelompok yang tertentu sahaja. Dan setengah penggunaan bahasa selanga ini mengandungi unsur sindiran. Jadi bagi golongan yang tua dan golongan muda yang baru mulai merentasi dunia media seperti TikTok, banyak isu pergaduhan hanya disebabkan kekeliruan komunikasi yang digunakan. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang normalisasi bahasa kasar dan tidak sopan dalam penggunaan bahasa selanga. Pada masa kini, bahasa selanga sering digunakan dalam komunikasi harian, terutamanya dalam kalangan remaja. Namun begitu, penggunaan bahasa selanga ini kadang-kala melibatkan perkataan yang kasar, mengejek serta bersifat menghina. Lama-kelamaan bahasa yang tidak sopan ini menjadi semakin biasa dan diterima tanpa disedari. Hal ini boleh menjejaskan kesantunan berbahasa serta cara seseorang memahami dan menilai sesuatu perkara. Oleh itu, kita perlu lebih peka dan berhemah dalam memilih bahasa agar komunikasi kekal sopan dan beradab. Kesimpulannya, bahasa selanga merupakan salah satu variasi bahasa yang wujud dalam masyarakat setempat. Semua pihak perlu bijak menggunakannya bagi membendung sebarang kesalahfahaman yang akan berlaku. Penggunaan bahasa dengan beretika dapat menjamin hubungan yang kukuh antara masyarakat. Penggunaan bahasa selanga tidak dilarang oleh mana-mana pihak, namun semua pengguna perlu ingat bahawa setiap bahasa yang digunakan ada batasnya. Sekian, terima kasih.